Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas, maklumkan kepada saya, share ramai-ramai sebab ramai kena shadow ban ya. Dan sertai Telegram saya lah, Regi Jesse Rita Udin. Okey. So, ada ura-ura ni ada ura-ura baru. Akan berlaku lagi satu langkah politik. Ada perbincangan sedang giat dijalankan secara rahsia, bla 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 and all that. Tak lama lagi lah what lah. Okay, so apa pendapat saya? Alright, so ini saya akan jelaskan. So tonton sampai habis ya. Okay, pertama, apabila 3 atau 4, sekarang dah 4 MP bersatu mengisytiharkan sokong Anwar, yang memang tak masuk akal lah. Kalau ikut skrip mereka, tak masuk akal. Saya sokong Anwar tapi saya setia dengan bersatu. Ini saya dah jelaskan berkali-kali, tak masuk akal. Sebab kalau kamu setia kepada bersatu, kamu patut setia kepada dasar bersatu. Dan dasar bersatu nombor 1 ialah untuk menjadi pembangkang. Maknanya anda bangkang, bukan sokong. Nombor 2, anda tolak pentadbiran Anwar yang dikira gagal. So sepatutnya anda bangkang dan anda tuntut hak rakyat, iaitu hak yang sepatutnya diberi kepada ahli parlimen, bukannya pergi melutut dan meminta hak itu. So memang skrip dia orang tak masuk akal. Dan status mereka sekarang satu kaki di blok kerajaan, satu kaki di blok pembangkang. So memang tak masuk akal lah. So anyway, namunnya tindakan mereka telah menonjolkan kepada MP-MP Barisan Nasional satu perkara yang saya dah lama jelaskan. Malah saya dah jemput Peguam Tersohor, kita buat rancangan bersama-sama dan jelaskan secara terperinci bahawasanya ahli parlimen ada hak peribadi untuk menentukan siapa mereka sokong sebagai PM. Ya, maknanya ahli parlimen boleh tentukan pada bila-bila masa adakah mereka sokong PM atau tidak sokong PM, dan mereka tidak terikat dengan parti. Ini adalah menurut perlembagaan. Sebab babak pelantikan Perdana Menteri dan sebagainya, sokongan terhadap Perdana Menteri, semuanya buta parti. Apabila Akta Anti Lompat Parti digubal, Akta Anti Lompat Parti tidak mengatasi atau merampas hak itu kerana perkara berkaitan dengan sokongan terhadap PM tidak dipinda untuk mengaitkannya dengan Akta Anti Lompat Parti. So Akta Anti Lompat Parti tidak boleh mendahului atau mengatasi atau merampas hak ahli parlimen untuk menentukan secara peribadi siapa mereka sokong sebagai PM tanpa terikat dengan parti. Sekalipun parti meminda perlembagaan parti untuk menyelaraskan dengan Akta Anti Lompat Parti, iaitu meminda supaya dimasukkan klausa bahawasanya jika ada ahli parti yang tidak jika ada ahli parlimen yang melanggar dasar parti, maka keahlian mereka terlucut secara automatik. Sekalipun ada klausa itu, Akta Anti Lompat Parti tetap tidak berkuat kuasa jika ahli parlimen melakukan perkara yang menentukan sama ada mereka sokong PM atau tidak, walaupun ia bertentangan dengan parti. So katakan parti UMNO menetapkan bahawa ahli parlimen jika menentang dasar parti, maka keahlian mereka terlucut, dan UMNO memang ada pinda perlembagaan parti, dan tiba-tiba so dasar UMNO adalah sokong PM, tetapi tiba-tiba ada 10 ahli parlimen UMNO tarik sokongan terhadap PM. Dan keahlian mereka secara automatik tergugur dari UMNO, namun mereka kekal sebagai ahli Dewan Rakyat. Nah, apabila 4 MP ni tarik mengisytiharkan sokong Anwar, mereka telah menonjolkan perkara ini kerana mereka sokong Anwar tapi mereka kekal sebagai ahli bersatu. Mengapa mereka kekal sebagai ahli bersatu? Sebab bersatu belum pinda perlembagaan dia untuk menyelaraskan dengan Akta Anti Lompat Parti. Jadi keahlian mereka tidak tergugur secara automatik. Namun
apa pun, speaker sudah mengesahkan bahawa Akta Anti Lompat Parti tidak berkuat kuasa dalam hal ini. Speaker sudah kesahkan ia tidak berkuat kuasa. Saya bersama seorang peguam sudah sahkan ia tidak berkuat kuasa. Dan kelakuan 4 MP ini sudah menunjukkan kepada ahli UMNO, this is how the constitution works. Inilah caranya perlembagaan berfungsi. So lepas itu ada ura-ura. Okey, so itu berkaitan dengan Akta Anti Lompat Parti. So maknanya jika ada 10 hingga 15 MP BN tarik sokongan terhadap Anwar, ia tidak menjejaskan kedudukan mereka sebagai ahli Dewan Rakyat. Now, apa komen saya ya? Jangan buang masa dengan ura-ura bodoh ini ya. Sebab saya dah beritahu, kalau pada ketika daripada PRU 15 sampai Oktober sampai November minggu lepas ke apa, bila belanjawan diundi di peringkat dasar, kalau MP-MP BN yang kononnya tak suka Anwar ni tidak boleh buat pendirian tegas, mereka tidak boleh menyatakan mereka tarik sokongan, it is nonsense, buang masa. Bagi saya mereka semuanya adalah MP-MP bacul. Okay, sebab anda menyebabkan rakyat terumbang-ambing dari sudut hala tuju. Ya, you don't give them hala tuju, anda mengelirukan orang. So kalau anda benar-benar tidak sokong, buat apa nak bercatur sampai bila? There has to be a deadline. Kalau anda nak bercatur dengan Sabah ke Sarawak ke Perikatan Nasional about who is going to be PM, siapa nak jadi PM sekalipun, tetapi perlu ada satu deadline, tarikh muktamad di mana anda akan isytiharkan anda sokong PM ke tidak. So mungkin percaturan tak selesai, tetapi anda boleh isytiharkan dulu. Kalau setahun tak boleh nak isytihar, lepas ni ada ura-ura, saya dah beritahu jangan buang masa. Kalau ianya jadi, kita fikirkan kemudian. Buat masa ni ada ura-ura ni, don't waste time. Saya nasihatkan aktivis ke, blogger ke, siapa-siapa, jangan ungkit lagi ura-ura ni. Is in English lah, sorry to say lah, is a bloody waste of time. Ya, jangan dewa-dewakan MP ni. Dia nak buat, buatlah. Kalau tak nak buat, habis cerita. We move on. Okay. Dan saya rasa mereka ni dah gagalkan anda semua. Kalau jadi esok, kita lihatlah, tak payah nak fikir-fikir. Bagi saya, setakat yang saya fikir sekarang, mereka dah gagalkan anda semua. So just teruskan sokongan jika anda penyokong perikatan, teruskan sokongan kepada perikatan. Jika anda sokong PH, teruskan sokongan terhadap PH. Cuma sekarang fokus kepada isu rakyat. Kalau nak beri kritikan, teguran, biar ianya konstruktif dan positif, harap-harap akan berlaku perubahan. Jangan buang masa dengan MP-MP ni. Saya tak mau dengar ada ura-ura lah, apalah, maybe lah, sekarang ada perbincangan sulit ke. Bagi saya, to hell with your perbincangan rahsia ke, perbincangan apa ke. Andai kata ada lah, saya tak tahulah ada ke tidak, sebab ianya ura-ura. So jangan buang masa, jangan tanya saya, jangan buang masa saya dengan pertanyaan ini. Kalau esok jadi, itu kita fikir bila dia jadi. Buat masa ni, jangan buang masa dengan benda ni. Jangan buang masa dengan MP-MP ni. Ya. So kita teruskan dengan perjuangan demi rakyat. Ya. Harapkan atau perjuangkan satu perubahan demi rakyat, bukannya demi MP. MP-MP ni tak boleh buat kerja, biarkan mereka. Ya. So itu nasihat saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.